Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT pagi Jumaat yang barakah ini, dan mungkin sedikit masa sebelum kita solat Jumaat pada hari ini, dan bagi yang meneruskan baca Al-Quran, silakan sedikit perkongsian pada tengah hari ini. Tuan-tuan sekalian, kita bulan Ramadan ini, selain kita kenal sebagai bulan puasa, sebenarnya bulan Ramadan juga adalah bulan di mana kita banyak menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, baginda bertadarus Al-Quran bersama Sayyidina Jibril alaihissalam, dan riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana baginda orang yang rajin bersedekah, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Semua ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya melaksanakan di dalam bulan Ramadan sahaja. Bahkan pada bulan-bulan yang lain begitulah keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita apabila masuk bulan Ramadan, kita cuba untuk nak melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu usaha yang bagus. Cuma kadang ada satu perkara yang kita terlupa, bahawa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya apa yang kita lihat di dalam bulan Ramadan itu sahaja. Dari baca Qurannya, dari qiyamul lailnya, kerana solat tarawih itu qiyamul lail, bangun sahurnya, berbuka puasanya dengan kurmanya, bersedekahnya, itu sunnah. Tetapi bukan itu semata-mata, kerana banyak orang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, tetapi ada satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang bukan hanya dalam bulan Ramadan sahaja, bahkan setiap masa kita buat. Bahkan daripada mula kita membesar sehingga hari ini kita buat perkara tersebut, cuma kita tak perasan itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita berwuduk kita berwuduk, tak kiralah di rumah ke di masjid ke, berapa banyak wuduk kita pakai air? Berapa banyak wuduk yang kita gunakan air? Cuba tuan-tuan turun ke bawah sana. Air yang keluar daripada masjid ni macam air terjun. Agak-agak kalau Rasulullah SAW adalah hari ni datang ke bangsa ni, menengok kita berwuduk, rasa-rasa Rasulullah suka. Sebab itu tuan-tuan, saya sebut kita baca Quran dalam bulan Ramadan sunnah. Itu disuruh oleh Nabi SAW. Sedekah bulan Ramadan sunnah. Ada lagi beri makan orang yang berpuasa. Ada kelebihan. Tetapi kenapa kalaulah bulan Ramadan itu perkaranya sunnah itu kita tak buat dalam bulan Ramadan? Kalau nak kira macam saya sebut tadi, Rasulullah SAW baca Quran pun lain pada Ramadan Rasul baca. Okeylah, kita pun baca juga. Rasulullah SAW bersedekah bukan lain daripada Ramadan. Okey, kita pun bersedekah. Rasulullah SAW apabila berwuduk, kalau mengikut dalam riwayat Imam Muslim, bahawa Nabi SAW daripada Anas, yatawadda'u bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsatu amdad, ila khamsati amdad. Nabi SAW berwuduk satu cupak. Banyak mana satu cupak? Ini benda tuan-tuan, kita jarang bincang di masjid. Walhal masjid ni kita sebut sebagai tempat dia di syiar. Syiar di masjid ni tidak ada di rumah kita, tak ada. Walaupun rumah tuan-tuan berselawat 24 jam, rumah kita takkan jadi syiar. Masjid syiar. Kan itu tuan-tuan, kalau semangat bagaimanapun azan di rumah, tuan-tuan tak boleh pakai mikrofon. Kerana rumah tuan-tuan bukan masjid. Azan je lah dalam bilik itu, jerit je lah seorang-seorang. Kerana masjid syiar. Sebab itu masjid mesti dijaga supaya dia kekal menjadi syiar. Tetapi yang dijaga tu bukan hanya soal tata tertibnya saja. Seluruh yang menggambarkan agama tu mesti dijaga di masjid. Sebab itu kita di masjid tak boleh nak laungkan suara. Tak boleh. Sampaikan Nabi SAW sebut, kalau kau baca Quran, kau baca dengan kuat, orang sebelah kau terganggu, berdosa. Baca Quran. Apatah lagi kalau menjerit, berkelahi, orang seorang sana, seorang ke sini, lagi haram. Baca Quran, kita baca Quran kan hukumnya sunat, pahala. Tapi baca Quran kuat, mengganggu orang sebelah, berdosa yang baca Quran. Kerana masjid dia kekal sebagai syiar, dan dia mesti ditonjolkan syiar. Itu perlu kita faham. Tapi adakah kita rasa yang di dalam dewan solat ni saja syiar? Bagaimana tempat wuduk kita? Bagaimana kita berwuduk?
Dia satu cupak ni tuan, lebih kurang banyak ni. Ni secupak. Boleh uduk banyak ni? Boleh. Sebenarnya kita oleh kerana dah terbiasa kita berwuduk satu kontena air, sebab itu yang kita rasa tak boleh nak wuduk dengan menggunakan air banyak ni. Sebab itu dia sebut Imam Ahmad bila berwuduk hampir disebut apa nama ini, Imam Ahmad rahimahullah kata Al-Mawazi, bila berwuduk hampir tak jatuh air itu ke lantai. Mana gaya tu, mana wuduk air tu tak kena ke lantai. Tapi kalau kita dengar macam tak logik pula, tak? Wuduk air tak jatuh ke lantai macam mana? Saya tunjuk tuan-tuan macam mana air tu tak jatuh ke lantai. Kita tuan-tuan, sebenarnya kita ni banyak benda lagi yang kita nak kena perbaiki dalam agama kita. Untuk kita berwuduk, saya tidak berkumur lah sini, kan? Kemana pula saya nak buang? Kalau tak buang kan saya telan, kan? Dah tak pasal batal puasa pula saya. Untuk nak basuh muka, kita berwuduk basuh muka. Basuh muka ni maknanya meratakan air, dan syarat air tu mesti menitik ataupun meleleh. Kalau orang guna spray kat Mekah selalu tu, dia kena spray tak boleh berpeluh je, dia mesti meleleh, baru kita katakan. Maknanya kalau kita tak air, tuan-tuan tengok ni, cukup lah untuk berwuduk basuh muka. Bergerak pun tidak lagi air. Cuba tuan-tuan tengok dekat bawah sana. Bangsa ni ada satu air terjun, kalau tuan-tuan tak perasan. Ya, dekat masjid ni lah air terjun tu. Basuh tangan sama juga. Air ni kita katakan saja kalau dalam mazhab Syafi'i dia kata jangan angkat supaya dia tidak jadi musta'mal. Seronok kalau kita tahu apa yang Nabi buat tu betul-betul. Selama ni kita buat sunnah Nabi. Air banyak lagi. Tuan-tuan nak wuduk, taklah mesti saya suruh tuan-tuan wuduk dengan air botol ni. Tapi saya nak sebut apa yang disebut tentang salafus salih. Mereka berwuduk sedikit saja air. Bahkan Nabi SAW berwuduk dengan lebih kurang 750 ml air. 750. Dan baginda mandi dengan lebih kurang 3 liter air. Kita air habis terus. Bukan 3 liter, air habis terus. Ini yang kita sebut. Dan sesuailah bulan Ramadan ni kita bercerita. Ini salah satu sunnah yang orang tak pandang sunnah. Lepas pada ni, tuan-tuan di bawah, saya tak ingat. Saya kaji juga solat di bangsa ni. Cuma saya tak ingat dah kepala paip kat bawah tu. Kepala paip kita tu jenis tolak macam tu ke ataupun piuh? Ke tuan-tuan tak wuduk kat bawah ni? Tolak kan? Kalau tolak lagi senang. Kaedahnya macam mana? Ini kita tu ajar macam ni tuan-tuan. Kalau tak buat juga tak tahulah. Tuan-tuan ambil air, tutup dulu. Basuh muka. Buka balik, tutup. Basuh muka. Dan niatkan sebagai
ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tuan-tuan cuba nak buat sunnah Nabi SAW biqiraatil Quran, baca Quran. Sebagaimana tuan-tuan cuba untuk ikut sunnah Nabi SAW biqiyamil lail, bangun malam. Sebagaimana tuan-tuan cuba nak ikut sunnah Nabi SAW bisuhur, bangun sahur, bil iftar, berbuka puasa. Ini semua sunnah, dan ini sunnah paling simple. Dan tuan-tuan buat 5 kali sehari. 5 kali. Apatah lagi kalau buat di rumah kita. Tapi kita sebut ni tuan-tuan, ialah dia air Selangor di bawah tu dia buat kempen untuk jimatkan air. Dia kempen dia lah. Tapi kita kempen yang Nabi ajar ni kempen lama dah. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran misalnya, Allah Ta'ala sebut saya mata tak menampak. Ayuh. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Allah beritahu pertama, ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Ya bani Adam, ya, wahai anak Adam. Allah beritahu, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pertama, pergi masjid berhias. Jangan orang panggil seribih-seribih pergi ke masjid. Dan orang Islam ni dia ada smart sikit. Bukan mesti mewah, tak mesti. Tuan-tuan tak perlu ada baju libas. Baju libas pula. Baju ke seluar libas? seluar libas tak perlu. Yang penting smart. Smart pun bukan mesti tuan-tuan kena ada gosok, ada tajam sini, tak mesti. Maksudnya kemas bersih. Jangan datang dengan pakaian yang berbau. Sebab itu termasuk khuzu zinatakum, kita berwangi-wangian. Wangi-wangi. Rasulullah SAW, terus sunnah Rasulullah SAW, baginda selalu ada wangi-wangian pada baginda. Itu jangan tinggal. Kalau boleh sembuh, kalau tidak minum. Mudah-mudahan berpeluh tu keluar wangi. Dengan harapan lah, ya? Kalau tak keluar wangi, nasib tuan-tuan lah, ya? Kemudian wakulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum. Tengok, Allah sebut makan, Allah suruh makan. Dalam ayat yang lain, halalan thayyibat, suruh makan benda yang halal yang baik. Tapi ketika Allah suruh kita makan minum, Allah peringat, wala tusrifu, jangan kau bazir. Makan minum ni tuan-tuan nikmat ke tidak? Cuba tanya orang puasa, nikmat ke tidak? Nikmat. Sebab itu kata Nabi SAW, lisaimi farhatan, untuk orang puasa 2 kegembiraan, farhatun inda fadrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika berbuka, kegembiraan ketika bertemu Tuhan. Kebuka ni pun ada tafsiran lah. Sebahagian mengatakan ketika bahari raya, sebahagian mengatakan buka puasa. Jadi maknanya makan itu nikmat. Maka dengan nikmat, satu perkara, prinsip. Bila sebut nikmat, prinsip wala tusrifu. Ni kita kena pegang. Kita orang Islam, agama datang, dia letakkan prinsip. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan nak menikah atau dah menikah, prinsipnya apa? Prinsipnya mawaddah warahmah. Itu prinsip. Kahwin mesti ada mawaddah, mesti ada rahmat. Ada kasih sayang, mesti ada belas kasihan. Kalau itu tak ada, lebih baik tak usah ada perkahwinan. Kan itu prinsip. Baik, jual beli, apa prinsipnya? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Jual beli ada untung. It's up to you. Nak untung berapa persen? 20%, 30%, 40%, 50%. Al-muhim, yang penting setuju. Illa an takuna tijaratan an taradin. Puas, setuju. Saya ada kereta kancil first model 600cc. Saya nak jual 1.2 juta sebab saya pernah duduk.
Tuan-tuan setuju nak beli? Beli, ambil, silakan. Dah dia yang setuju. Bukan saya paksa dia. Tak ada apa-apa manipulasi. Cuma saya kata, ni kereta saya. Oh, tapi saya suka. Semua kereta Ustaz saya suka. Ambil lah. Kalau dah tak ada kerja. Kereta tu kalau beli 5,000 tak sampai. Dia nak beli 1.2 juta, ambil lah. Entah apa benda dia tengok. Sebab itu, dalam setiap urusan kehidupan kita ada prinsip. So, dalam kita nikmat, prinsip jangan bazir. Air nikmat ke tidak? Nikmat. Sebab itu kadang-kadang tuan, kita baru ni kita buat awareness ni di Masjid Besi. Dan dia orang mungkin sedang pusing masjid-masjid. Dan saya pesan juga pada Air Selangor, saya kata pergi masjid-masjid dulu. Kerana orang masjid lah yang akan jaga dulu. Orang masjid yang mudah faham. Pergi pasar raya belum tahu lagi. Pergi masjid. Jadi masjid ni ada berapa ribu orang hari ni datang solat Jumaat? 1,000. Jadilah sekurang-kurang 1,000. Dengan nisbah satu orang ada 5 keluarga. Kita ada 5,000 orang beri kepahaman. Satu Kuala Lumpur berapa ribu masjid? Sekurang-kurang kita dapat memberi kepahaman. Itu pun kalau kita nak pandang dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman. Iman, kenapa disebut dengan iman? Kerana puasa itu bukan sebab dia rasa dia dah lama makan, dia nak puasa. Bukan sebab dia rasa dia nak kurus, dia diet, dia puasa. Bukan sebab dia malu orang lain puasa, aku umur dah 70 takkan tak puasa. No. Dia puasa kerana iman. Kenapa puasa tuan? Allah perintah saya puasa. Saya ni hamba, dia Tuhan. Kalau dia perintah, saya tak ikut, maknanya saya melampaui batas. So itu imanan. Sama juga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam surah Ar-Rahman kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat aku yang nak kau dustakan? Sebab itu tuan-tuan, saya menyeru hari ni kita ringkas je ni, sebab saya sebenarnya tersilap. Saya ingatkan 12.5 mulut. Maklumlah kita dah bukan PKP lagi. PKP dulu kan 11.5 orang dah sampai kan, sebab masing-masing takut tak boleh masuk masjid. Sekarang masing-masing bertenang, masjid bangsa banyak kosong kata dia kan. Sebab itu kadang-kadang saya kata dalam hati, ya Allah PKP kalah lagi. Marah orang dengar doa ni, Ustaz jangan doa yang bergambar. Dah PKP dulu orang menduru datang masjid, berlumba-lumba siap berkelahi. Sekarang orang semua jadi penyambut tamu, sila. Jadi rasa saya elok dulu daripada sekarang. Nampak hamasahnya, semangat kita nak ke masjid tu, siap kelahi-kelahi dalam grup WhatsApp. Masjid kalau agak-agak nak bagi orang tu je sembahyang, baik tak payah, suruh orang tu je lah duduk masjid. Oh marah. Sekarang dah tak dengar lagi WhatsApp tu. Rindu zaman itu. Tuan-tuan, hari ni kita bercerita sedikit dalam kita absorb ruh Ramadan ni. Teruskan tuan-tuan, baca Quran, teruskan Qiyamul Lail, teruskan. Sebab itu Ramadan syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul doa. Berdoa, teruskan. Dan jangan lupa, hari ni kita belajar berwudu juga sebahagian daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda berwudu 750 ml. Saya pakai itulah. Kalau saya pakai mud tadi, pakai cupak bersamaan berapa gram, mabuk pula tuan-tuan. Sejak bila pula kita timbang air? Timbang air itu nak buat rumah kan? Air kita nak timbang jarang. So saya kata cuba tuan-tuan, let's do it. You will enjoy our sunnah, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat seronok. Bila buat kita tahu, oh Nabi buat begini, tuan-tuan rasa seronok. Cuba. Lepas pada ini dan of course lah, selepas daripada itu kita akan jadi orang yang jimatkan air juga. Asasnya wuduk. Kalau wuduk tu kita tak boleh cover, memang jawapannya tuan-tuan takkan boleh pun nak jimatkan air pada benda yang lain. Maka kita fokus pada wuduk, pada solat kan. Kalau tuan-tuan pergi ke hotel, dia bagi tahu jimatkan air. Bila kita berburu gigi, matikan air. Tabiat kita, saya tak tahulah iya ke tidak semua, tapi saya rasa memang tabiat ya.
Bila kita bergigi, air on je. Ya, tabiat. Tapi kita orang Islam, satu kelebihan kita, bukan soal air itu kita bayar, bukan soal air itu kita banyak ada, tapi soalnya Allah sebut innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tak suka orang bazir. Tuan-tuan, monolog dengan diri kita. Kau duduk dalam bilik air ni, tak ada siapa pun nampak. Jarang bilik air orang nampak. Tak itulah kalau bilik air tuan-tuan memang orang boleh nampak pada luar. Tak ada kerja punya bilik air. Tapi maksudnya kita buat sesuatu dan Allah yang menilai kita. Itu yang kita amalkan di dalam Ramadan. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Bukan soalnya manusia, tapi soalnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, usaha yang baik daripada air Selangor, ya. Air Selangor bukan kata suruh pakai air banyak. Patut dijangkanya dia orang ni salah buat awareness. Air Selangor ni salah buat awareness. Patut suruh orang guna air banyak, jadi dia dapat untung banyak. Ini dia suruh orang guna air sikit pula. Bila orang guna air sikit, banyak ke kita bayar? Tentulah sikit. Tapi disuruh guna air sikit. Sebab kerana tabiat ini satu tabiat yang tak bagus. Mereka pandang dalam sudut pengurusan, tapi kita pandang dalam sudut kita sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Hari ini saya dah tunjuk pada tuan-tuan, berwuduk menggunakan air sebanyak ini mencukupi. Dan tuan-tuan dah tengok. Tuan-tuan tak buat, besok Allah Ta'ala tanya ke akhirat, tuan-tuan jawab sendiri. Tuan-tuan tak boleh kata tak tahu, sebab tuan-tuan dah datang ceramah tadi. Sebab itu lain kali ceramah jangan datang. Apa alasan tuan-tuan depan Allah Ta'ala besok? Nasib tuan-tuan lah, ya. Yang kat belakang sana baru sampai, mujuk aku baru sampai, kata dia ada alasan lah besok, ya. Tapi tuan-tuan dengar juga kan? Dengar. Kalau dengar, besok jawab sendirilah. Saya hanya menyampaikan saja. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita. Sekadar itu dulu tuan-tuan. Minta maaf mengganggu, ya. Fokus tuan-tuan untuk mengimarahkan Jumaat tuan-tuan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita. Untuk lebih lanjut, tuan-tuan nak cari maklumat, boleh tanya di bawah. Saya rasa dia air Selangor ni dia ada bagi cadangan, tuan-tuan guna. Dia bukan jual benda tu, tuan-tuan boleh beli kat mana-mana. Tapi dia ada kaedah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, bila tuan-tuan buka paip, perasan tak? Ni kalau tuan-tuan pernah pergilah, tuan-tuan tak pernah pergi, tuan-tuan imagine je lah, ya? Bila tuan-tuan buka paip, air dia tu terpecah dan jadi halus je, ya? Jadi halus je. Suatu ketika dulu di Mekah, tuan-tuan buka paip, tuan-tuan rasa macam duduk dekat air terjun. Masa duduk dalam Masjidil Haram dulu. Siapa yang pergi dulu-dululah. Saya daripada awal 97, 98 saya dah pernah pergi. Sejak daripada itu. Tapi sekarang dia orang semakin praktiskan. Saya rasa masjid dah boleh praktis juga. Bila buka paip tu, slow saja dia punya air yang keluar dan halus saja. InsyaAllah dia menjimatkan air. Dan ini sebahagian daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz kita pun dah datang. InsyaAllah kita ada dipanggil bacaan Al-Quran. InsyaAllah kita nikmati sama-sama. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.